رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فأنا أي فكيف يستجاب له. Sambungan hadis yang ke-10 yang ke-10. Fa'anna ay fakaifa yustajabu lah. Jadi bagaimana akan dimustajabkan doanya kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram yang kita telah faham maksudnya, iaitu ghidha'uhu haraman hala sigharih, yakni makanannya ketika kecil juga haram. Ini sebagai takkid kepada mat'amuhu wa mashrabuhu, ataupun sebagai tanbih kepada hal ketika dia kecil. Wa fi ba'd an-nusakhi lidhalik fa anna yustajabu lidhalik, bukan lahu, ada riwayat sebut lidhalik. Jadi kita baca dalam riwayat ni fa anna yustajabu lah, ada riwayat fa anna yustajabu lidhalik. Wal istifhamu lil istib'ad. Jadi istifham di sini bagaimana tu? Maksudnya untuk istib'ad. Ay yab'udu liman hadhihi sifatuh wa hadha haluhu an yujaba du'a'uh. Maksudnya jauh sangatlah orang yang bersifat sedemikian dan halnya keadaannya sedemikian akan diperkenankan doanya. Kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan seluruh kehidupannya dengan yang haram, maka bagaimana akan dimustajabkan doanya? Soalan tadi bukan istifham untuk ditanya atau untuk dijawab. Tak, ini untuk menunjukkan istiba'ad. Ini nak kata jauh sangatlah, kalau terjemahannya. Fa anna yustajabulah, iaitu jauh sangatlah dimustajabkan doanya kelak. Takkan dimustajabkan doanya. Begitu maksudnya. Wa nuqila an Wahb bin Munabbih annahu qala, dinukilkan daripada Sayyidina Wahb bin Munabbih bahawa beliau telah menyebut balaghani. Sayyidina Wahb bin Munabbih ini juga alim dalam kitab yang terdahulu. Kata beliau, balaghani anna Musa alaihi salam marra bi rajulin qa'imin yad'u wa yatadarra'u tawilan wa huwa yanzuru ilayhi. Faqala Musa, ya Rabbi, amastajabta li 'abdik. Satu hari telah sampai kepada aku dengan sanadnya bahawa, kata Sayyidina Wahb bin Munabbih, bahawa Sayyidina Musa alaihi salam lalu melalui seorang lelaki yang sedang berdiri berdoa dan bertadarruk panjang, wa huwa yanzuru ilaihi. Tamam? Dan hal keadaan Sayyidina Musa melihat kepada lelaki tersebut keadaan dia, maka Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, amastajabta li 'abdik, tidakkah kau boleh untuk mustajabkan doa hamba tu, kerana dia dah lama berdiri, dah lama dah berdoa. Fa auha Allah Ta'ala ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Musa, ya Musa, innahu law baka hatta talifat nafsuh. Kalaulah lelaki itu menangis sehingga hancur jasadnya. Wa rafa'a yadahu hatta balagha anana as-sama'. Rafa'a yadah, ini rafa'a huwa yadah, dia mengangkat tangannya sampai ke langit sekalipun, sampai ke langit, anana as-sama'. Mastajabtulah, aku tak akan perkenankan doanya. Allah Ta'ala sebut gitu. Kalau lelaki ini menangis sampai hancur dirinya, kalau kita sebut menangis keluar air mata darah, itu bahasa Melayu kita. Kalau menangis teruk ni, menangis sampai keluar air mata darah sekalipun, kalau dia angkat tangan sampai ke langit sekalipun, tak akan aku mustajabkan doanya. Qala ya Rabbi lima dhalik. Maka Nabi Musa tanya, ya Allah, kenapa benda tu berlaku? Qala li'anna fi batnihi al-haram, li'anna fi batnihi al-harama wa ala dhahrihi al-harama wa fi baitihi al-harama. Karena di dalam perutnya ada benda haram dan di dalam ada zahrihi al-haram. Maksudnya
di belakang badannya pun haram. Ini menanggung benda yang haram. Wa fi baitihil haram, dan di rumahnya juga ada benda haram. Jadi semuanya terbina dengan haram. Maka macam mana aku nak mustajab doa? Takkan aku mustajab doanya, kata Allah. Jadi kena hati-hati dengan yang haram. Wa ruwiya an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa beliau berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajaba ad-da'wati. Ya Allah, jadikan ya Rasulullah, mohon doa kepada Allah agar menjadikan aku termasuk orang yang mustajab doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Baikkan makananmu, makan makanan yang halal, jaga sungguh-sungguh bab makanan, takun mustajab ad-da'wah, maka kamu akan dimustajabkan doa. Ini dia punya sifir dia. Nak bagi mustajab doa, jaga makan. So, jaga makan ni akan mustajab doa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggaman kuasanya, innal abda la yaqdhifal luqmata al-harama fi jawfih ma yataqabbal minhu 40 yawman. Sesungguhnya hamba ketika mana dia mencampakkan satu luqmah, satu suapan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalannya ataupun tidak diterima daripadanya 40 hari. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru awla bih. Mana-mana hamba yang tumbuh dagingnya dengan yang haram, suhtin maksudnya yang haram, fannaru awla bih, maka nerakalah yang utama baginya. Lepas tu ada satu faedah dalam kitab Hayat Hayawan Kubra, diceritakan bahawa binatang seperti singa, seumpamanya lah seperti binatang buas ni, dia tak akan makan seseorang yang di dalam tubuhnya tu tadi semuanya adalah halal. Singa tak akan gigit, tak akan makan orang yang di dalam badannya hanya yang halal sahaja. Maksudnya kalau ada syubhah sikit pun dia akan makan. Maksudnya kalau kena makan tu masih lagi ihtimal. Kalau kena tokak dengan singa tu maksudnya ihtimal lagi. Badan kita ni mungkin ada yang syubhah masuk dalam tubuh kita. Kerana yang halal sirf seperti yang berlaku kepada awliya dan ulama, seperti Sayyidina Bunan radhiyallahu ta'ala anhu al-Misri, ulama daripada Mesir yang pernah dilempar ke dalam Coliseum, macam tempat untuk orang panggil gladiator tu, dilemparkan beliau dengan singa yang lapar, dan beliau tidak dimakan oleh singa tersebut. Katanya dia sama kisah macam Sayyidina Imam Ahmad, singa tu datang dan kemudian mengelilingi beliau dan kemudian meletakkan tangannya di atas bahu Sayyidina Bunan dan kemudian menjilat wajahnya. Waktu ketika mai tu tak berubah wajah Sayyidina Bunan, tapi ketika dijilat wajahnya oleh singa barulah berubah wajahnya. Maka ditanya orang, kenapa tadi waktu singa tu datang sikit pun wajah kamu tak berubah, tak takut langsung, tapi bila singa tu jilat baru kamu berubah. Kata dia, waktu tu aku terfikir air liur singa ni najis ke tak tu ya. Dia fikir tu, kan fikir kata singa nak makan dia, sebab singa tak akan makan dia. Begitu juga dengan Sayyidina Sa'id bin Musayyib dalam manaqib beliau, ketika beliau akan dibunuh oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, beliau dibawa oleh dua orang mata-mata yang diutus oleh Hajjaj Yusuf untuk bawa dia, dan sampai di pertengahan jalan, sampai di kawasan hutan, di tempat tersebut kenal dengan singa yang banyak. Maka dua orang tadi dah masuk malam, singa akan keluar. Jadi kedua-dua mereka lompat lari naik atas pokok, dan mereka minta Sayyidina Sa'id bin Musayyib naik pokok sekali. Kata Sayyidina Sa'id Musayyib, tak apa, aku nak duduk di bawahnya saja solat. Tanya sini kawasan singa, kita tak apa, tak ada masalah. Maka solatlah beliau sepanjang malam tadi, dan singa penuh datang mengelilingi Sayyidina Sa'id bin Musayyib dan tidak mengapa-ngapakan beliau, seakan-akan menjaga beliau. So bagi turun dua orang tadi, minta maaf dan minta ampun dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka minta untuk Sayyidina Sa'id Musayyib balik saja. Tak apa, mereka akan berhadapan dengan tuduhan melepaskan orang yang dicari oleh Hajjaj Yusuf pada waktu tersebut.
Kata dia, kalau aku pergi, aku je mati. Kalau kamu pergi, 2 orang akan mati. Maka Sayyidina Sa'id Musayyib pergi juga, dan akhirnya beliau dibunuh. Dan itu terakhir orang yang dibunuh oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, kerana Sayyidina Sa'id bin Musayyib mendoakan dan berdoa ketika tersebut kepada Allah agar beliau orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dan beliau mati setelah itu dalam keadaan yang sangat tersiksa. Wa qala ba'du salaf, ini orang-orang yang dijaga oleh Allah daripada orang panggil apa, kejahatan binatang buas dan seumpamanya, adalah kerana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang dimustajabkan doanya oleh Allah, benar dia beramal dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Atib mata'amak takun mustajabat da'wah. Pegang yang tu, atib mata'amak takun mustajabat da'wah. Nak bagi mustajab doa, jaga makanan kita. Wa qala ba'du salaf, kata sebahagian ulama salaf, la tastabti'ul ijabah, la tastabti'ul ijabatu wa qad saddatta turuqaha bil ma'asi. Jadi sebenarnya ijabah, dimustajabkan doa tadi tidak dilambatkan. Wa qad saddatta turuqaha bil ma'asi, tapi kamu menutup jalannya dengan maksiat. Kamu menutup jalannya dengan maksiat, maka tu yang jadi lambat. Maknanya yang bukan lambat diperkenankan, tapi yang lambat disebabkan dosa kita. Wa nadhama dhalika al-ma'na ba'du syu'ara faqat. Sebahagian syu'ara, syair, penyair, menazamkan makna ini. Kata mereka, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi. Kami bermohon doa kepada Tuhan pada setiap kesusahan, kemudian kami melupakan Tuhan ketika mana kesusahan tadi telah hilang. Kaifa narju istijabatan li du'ain, bagaimana kita mengharapkan doa dimustajabkan, qad saddadna tariqaha bizunubi, sedang kita menutup jalannya dengan dosa-dosa kita. Jomel kalam, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu 'inda kashfil kurubi, kaifa narju istijabatan li du'ain qad saddadna tariqaha bizunubi. Baik, kemudian ada 10 perkara yang menyebabkan matinya hati. Asyratu asya'a sababun limautil qalbi. 10 perkara yang boleh menyebabkan matinya hati. Wa hukiya, dihikayatkan, anna Ibrahim bin Adham marra bisuqil Basrah, bahawa Sayyidina Ibrahim bin Adham telah melalui suq Basrah, iaitu pasar di Basrah. Siapa Sayyidina Ibrahim bin Adham? Ma'ruf, wali Allah Ta'ala, sufi, yang anak kepada raja pada ketika tersebut, tapi meninggalkan kerajaan, memilih jalan sufi. Beliau satu hari sedang duduk di tepi sungai, tepi kolam, menjahit pakaiannya dengan jarum yang telah karat. Dia jahit baju yang berkarat di tubuh dia. Macam mana? Baik. Apa sebut tadi? Dia tengah duduk jahit dalam tepi kolam tadi, jahit baju dia yang baju guni dia, baju sufi lah, yang karat dengan jarum karat. Tiba-tiba ada seorang lalu dan tanya kepada dia, kenapa kamu meninggalkan kerajaan, tidak kamu jadi raja, tapi memilih jalan untuk menjadi sebegini? Tiba-tiba jarum dia jatuh dalam kolam tu. Kemudian dia kata, wahai ikan, tolong ambil balik jarum aku. Keluar ikan daripada kolam tadi. Semua ikan-ikan dalam kolam tadi, di mulutnya ada jarum daripada mah, kecuali satu ikan saja jarum besi karat tadi. Maka dia ambil jarum tadi karat tu. Lepas tu dia kata, yang lain bukan yang aku punya, masuk balik. Pakat masuk balik. Lepas tu dia pusing kat kawan tu, kalau nak dunia, dia kata, lebih pada tu lagi aku boleh ambil. Tapi aku memilih jalan ni kerana ingin sampai kepada Allah. Laki tak kata apa. Dia kata kalau tu pun ikan bawa keluar mah daripada dalam kolam pun boleh,
Lebih pada tu lagi boleh untuk dia dapatkan. Itu maksudnya. Sayyidina Ibrahim Adham satu hari lalu di pasar di Basrah. Fajtama'an nasu ilaih. Orang ramai pun pakat datang berkumpul mengurumuni beliau. Wa qalu lahu ya Aba Ishaq, ya Aba Ishaq. Maka orang ramai berkata kepada beliau, wahai Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Kenapa kami berdoa tapi tak dimustajabkan doa? Qala, kata beliau, lianna qulubakum matat bi'ashrati asya'a. Kerana hati kamu mati dengan 10 perkara. Ni pegang 10 ni. Ingat betul-betul. Yang pertama apa dia, kata beliau, al-awwalu araftumullaha falam tuaddu haqqah. Kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak melaksanakan haknya. Saya ingat lagi ni 10 ni saya baca depan saya pergi ceramah Ramadan, bulan Ramadan juga. Pergi ke masjid di surau di Bangi, Surau An-Nur. Waktu tu Tuan Guru Haji Haruddin masih hidup. Datuk Haruddin masih hidup. Saya pergi ke surau tu, dia berjemput ceramah di situ. Sampai kat surau, tak apalah, duduk lepas sembahyang isyak, sembahyang tarawih 8 rakaat. Kemudian JK Tuan Haji tu jemput. Haji tu dah meninggal dah. Dia jemput saya. Tapi sebelum jemput tu dia sebut, kata yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Guru Datuk Haruddin. Allah, saya kata cakap apa? Datuk Haruddin tu ada depan kan. Dan saya pun tak balik, dia dah jemput kita. Saya pun naik ke depan. Waktu bagi mula-mula ucapan tadi, ucap ni lah, ucap doa kepada Tuan Guru dan seumpamanya. Dia ada dalam majlis, duduk di bawah. Dan kemudian saya tak tengok kat dia lah, tengok kot lain, tak wani. Tapi katanya saya tak tengok lah dia tu, tapi ada orang cerita selepas habis majlis tersebut, saya bawa anak saya jumpa dengan beliau, dia pun doakan dan seumpamanya. Kemudian selesai, tak apalah. Kemudian ada seorang tulis dalam Facebook saya, dia kata sepanjang saya cerita bab ni tadi ni 10 benda ni, dia kata Datuk Haruddin tak tunduk langsung kepala, angkat kepala tengok dan hangguk sepanjang cerita ni dibacakan. Maksudnya waktu tazkirah tadi disampaikan, beliau tidak tundukkan kepala beliau, malah mengangkat kepalanya dan pandang kepada saya, tapi saya tak tengok kat dia lah, saya tak berani. Jadi dia tengok kat saya dan kemudian hangguk. Setiap kali disebutkan satu persatu perkara yang kita bacakan. Moga-moga dia redha lah tu. Kalau dia tunduk sepanjang tu, takut dia tak redha pula kan. Jika dia redha, insyaAllah. Al-awwalu, yang pertama, araftumullaha falam tuaddu haqqah. Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak melaksanakan haknya. Wasani, apa dia hak Allah Ta'ala? Kena takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan arahan Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu maksud haqqahu. Wasani, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kamu menyangka dan kamu mendakwa bahawa kamu mencintai Rasulullah, tapi kamu meninggalkan sunnahnya. Sunnahnya Rasul ditinggalkan. Jadi yang ketiga, wasalisu qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Kamu baca Quran tapi kamu tidak beramal dengannya. Yang keempat, ar-rabi'u akaltum ni'amallah wa lam tuaddu syukraha. Kamu makan nikmat Allah tapi kamu tidak melaksanakan hak mensyukuri nikmat tersebut. Syukraha yakni syukra ni'am. Kembali kepada ni'am. Wal qamisu, yang kelima, qultum, kamu katakan inna syaitana aduwwun lakum wa lam tuqalifuh. Kamu kata syaitan itu musuhmu tapi kamu tidak pernah bercanggah dengannya. Ini yang sebahagian ulama kata, depan orang bercanggah dengan syaitan, belakang orang ikut syaitan. Auzubillahi min dzalik. Wasadisu, dan yang keenam, qultum, kamu katakan innal jannata haqqun wa lam ta'malu laha. Kamu katakan syurga itu benar tapi kamu tak beramal untuk masuk ke syurga.
Wasabi'u qultum, kamu katakan innan nara haqqun wa lam tahrabu minha. Kamu kata neraka itu benar, tapi kamu tidak lari pun daripada dia. Jadi sini kita baca nar dengan apa ni, muannas. An-nara haqqun wa lam tahrabu minha, yakni minan nar. Wasaminu, yang ke-8, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu mengatakan bahawa mati itu benar, tapi kamu tidak mempersiapkan diri untuk mati. Wattasi'u, yang ke-9, intabahtum minan naumi tashtaghaltum bi'uyubin nasi wa nasitum uyubakum. Kamu bangun tidur, kamu sibuk dengan aib manusia, kamu lupa dengan aib kamu sendiri. Orang yang suka tengok aib orang ni disebabkan kerana apa? Kerana cermin dia pudar. Cermin dia pudar. Kalau cermin dia apa ni, cermin tu apa dia maksudnya? Mir'ah. Ni apa ni, qulub dia, hati dia pudar. Kalau hati dia cerah elok, maka dia tak akan melihat aib pada orang lain, malah dia akan lihat pada diri dia dulu. Dia sibuk dengan orang lebih pada diri dia. Wal 'ashiru dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Yang ke-10, kamu menguburkan orang yang mati di kalangan kamu, tapi kamu tidak mengambil iktibar dengan perkara tersebut. Ni kalau kata sebahagian ulama, kalau di maqam duduk di kubur, boleh tersenyum di kubur ataupun bergelak di kubur. Kadang-kadang kita pun buat benda tu, terlupa. Yang ni antara kurang adab ketika berada di kubur, iaitu boleh duduk sembang, buat lawak lagi di kubur, sedangkan di situ waktu tu untuk ambil iktibar. Dan pernah disebut oleh seorang alim, katanya di Mesir, Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut, ada seorang lelaki dilihat sedang tertawa di kubur, maka alim ini tidak melayannya selama beberapa hari di pulaunya lelaki ini. Kenapa? Ini orang yang tak ada jiwa. Kalau di kubur pun boleh gelak macam tu, maknanya kamu ni tak ambil iktibar langsung dengan orang mati. Seolah kalau orang mati depan kamu, kamu rasa biasa. Sebab tu kalau melawat kubur jangan selalu, jarang-jarangkan. Zur ghibban tazdad hubba. Dan jangan lawat akan menambahkan kecintaan kita tadi kepada sahibul qabr. Kalau lawat selalu sangat, tiap-tiap hari pergi lawat, maka kita akan jadi hilang syuur. Jadi kalau seminggu sekali kita lawat mak ayah kita, kalau dah wafat, seminggu sekali lawat. Dan tu salah satu daripada bentuk melakukan kebaikan kepada mereka. Ada seorang yang melakukan derhaka kepada ibunya waktu dia hidup dengan ayah dia, tak sempat dia minta ampun, maka tiap-tiap hari Jumaat dia pergi lawat ayah dia dengan mak dia, dibacanya Yasin, dibacanya tahlil, kemudian dibagi sedekah untuk orang, bagi pihak ibu dan ayahnya. Jadi setiap hari dia, setiap Jumaat dia akan lawat. Maka satu hari dengar hatif, satu suara. Dan satu riwayat, suara ni kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, sama ada suara malaikat ataupun suara apa ni, Al-Imam Sayyidina Qadir alaihi salam. Juga sebahagian kata rijalul ghaib. Dengar suara menyebut, kata, wahai fulan, telah diampunkan dosamu dengan kebaikan yang kamu telah lakukan kepada ibu ayah setelah dia mati. Jadi sebab tu jangan lepas untuk kita buat baik kepada ibu ayah kita walaupun telah tiada, kerana tu jadi kebaikan buat mereka. Jadi seorang anak yang selalu doa kepada ibunya, kepada ayahnya setelah wafat, ahli kubur akan jadi cemburu. Dan sampai selalu ni kami duk tunggu tak main-main, yang dia tiap-tiap minggu main, tak habis-habis lagi. Seorang wali lalu di satu maqam sedekah apa ni, qul huwallahu ahad 3 kali. 3 kali ya. Elok kita baca. Kalau ni saya ada tulis kitab berkenaan dengan cara ziarah maqam, ada, tak keluar lagi, InsyaAllah nanti tak akan sampai dicetakkan. Dan antara cara ziarah, kita baca qul huwallah 11 kali di maqam siapa yang kita lawat. Ada lagi lah bacaan-bacaan dia, cuma salah satunya qul huwallah 11 kali. Ada seorang ni lalu baca 3 kali je qul huwallah. Seminggu selepas tu, ada seorang di kalangan pemuda yang diberikan oleh Allah dengan kasyaf, boleh tengok ahli kubur. Dan dia tengok ahli kubur tadi dapat
rezeki yang tidak terputus-putus. Maka ditanya kepada dia, dari mana kamu dapat rezeki ni? Ahli kubur semuanya dapat rezeki, bukan laki itu saja. Kata dia, minggu lepas ada seorang fulan lalu di kubur ni, lalu sedekahkan qul huwallah 3 kali kepada kami, dan katanya kepada lelaki tersebut, dan diberikan kepadanya anugerah sampai hari ni tak habis lagi. Seminggu dah duk bahagi anugerah tu, ghanimah tu, macam harta perang tu, tak habis-habis lagi ni, bagi sampai hari ni tak selesai lagi. Bayangkan kalau setiap minggu dibacakan kepada ibu kita, ayah kita, baca yasin, baca tahlil kepada mereka, dihadiahkan kepada mereka, didoakan kepada mereka, dilawat mereka, maka ketika tersebut akan diberikan kebaikan demi kebaikan yang tak akan terputus-putus. Dan diceritakan dalam kitab Syarhus Sudur karangan Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, setiap malam Jumaat ibu-ibu ataupun ayah-ayah akan menunggu anaknya dan menyeru, kata, mana ahliku, mana isteriku, mana anakku, kenapa tak mai lawat makamku, kuburku, kenapa dia tak mai lawat? Maka pagi Jumaat tu ataupun siang Jumaat tu sebaiknya untuk kita melawat mereka, meraihkan dan juga menjaga hak mereka ketika mana mereka masih hidup. Jadi setelah mereka wafat pun itu hak mereka setelah mereka wafat, itu kita melawat mereka. Jangan tunggu raya ya, sila. Jangan tunggu raya saja. Summa inna hadzal haditha min al-ahadits allati 'alayha qawaidul Islam wa mabanil ahkam. Jadi hadis ni hadis yang terkumpul di dalamnya kaedah Islam, tiang seri Islam, wa mabanil ahkam, dan juga hukum hakam, usul dalam hukum hakam. Walaysa fihi tasrihun yamna'u ijabat al-'asi bil kulliyah. Dalam hadis ini tidaklah menunjukkan secara jelas bahawa yamna'u ijabat al-'asi bil kulliyah. Kata tak akan diperkenankan langsung doa orang-orang yang bermaksiat. Tak juga. Cuma dalam ni kata ba'id, jauh sangat kalau orang yang makan yang haram, minum yang haram, itu ahli maksiat berdoa, jauh sangat diperkenankan. Cuma adakah terhalang untuk diperkenankan? Tak juga. Bal yajuzu, kata Syekh, anna Allah subhanahu wa ta'ala yujibuhu takarruman minhu wa tafaddula. Boleh jadi juga Allah Ta'ala perkenankan. Kerana apa? Kerana dengan kemuliaan Allah, atau Allah Ta'ala ingin memberikan kemuliaan dan juga ingin memberikan kelebihan kepadanya. Bal qad yastajibu du'a al-kafiri, qad yastajibu du'a al-kafiri, dan kadang Allah Ta'ala perkenankan juga doa orang-orang kafir. Orang kafir pergi ke tempat sembahan dia, angkat tangan doa, bagilah kejayaan, sebab dia berniaga kan, jaya. Lepas tu main loteri menang. Dah berkenan, dia doa juga, berkenan tak berkenan, tapi bukan untuk takarruman wa tafaddula. Boleh jadi untuk menjauhkan lagi mereka daripada Allah. Dan boleh jadi juga kalau kata cara doa tadi, mungkin dia pergi kepada orang-orang saleh dan seumpamanya, minta didoakan, bukan minta doa loteri lah. Ia demai, kata, tok guru saya ni baru masuk loteri, kata doa bagi menang, kalau menang masjid setengah saya buat, kata. Kacau. Tak, bukan itulah doa yang baik-baik. Kalau dia nak berniaga dan seumpamanya, kita pun doa yang baik-baik, dan kemudian doa akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama hukiya anna marakib al-ifrinj ja'at tatlubul ma'a bisamanin minal muslimina famana'uhum. Falamma ashrafu 'ala al-halaki fatahu anajilahum wa dajju ila Allah ta'ala bid-du'a'i fa amtaru. Marakib al-ifrinj, marakib maksudnya kapal-kapal daripada ifrinj. Ifrinj daripada mana? Daripada Eropah. Ni kapal-kapal Eropah datang meminta air dengan membayar. Nak bayar ayat, mereka tak ada ayat. Ni tengah duk perang ni maksudnya. Jadi mereka lalu dalam kapal tadi, lalu ke negeri muslimin, dan mereka minta dijual air kepada mereka untuk mereka minum. Tamam? Tapi mereka nak bayar kepada muslimin, famana'uhum, golongan muslimin tak bagi, tak jual air tadi. Falamma ashrafu 'ala al-halak, bila mereka dah hampir nak mati dah,
Ni orang-orang yang duduk di atas kapal ni, tentera-tentera Eropah, Inggeris, French ni. Ni kalau apa ni, dalam French dipanggil French ni, maksudnya kalau kita orang Arab dipanggil saubul French. Ni pakaian, pakai coat, pakai baju coat tu ni saubul French. Ni pakaian orang-orang barat. Falamma asyrafu 'ala al-halak, bila mana mereka dah hampir mati, fatahu anajilahum, mereka buka Injil, buka kitab Injil, pakat pegang Injil, depa bawa Injil juga dalam kapal depa. Nah, buka Injil, wadajju ila Allah taala bid-du'ai, minta ke Allah Taala, buka Injil minta ke Allah. Oh my God, betul lah, sebut pi lah apa pun kan, minta kat Tuhan. Siapa dia Tuhan? Allah. Sebab mereka pun beriman dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi minta doa kepada Tuhan, kepada Allah untuk turunkan hujan. Fa amtaru, hujan turun. Hujan turun. Falamma ra'al muslimuna halahum, tamam, maka bila mana muslimin melihat hal keadaan sedemikian, turun hujan dengan hanya mereka buka Injil minta kepada Allah. Ya Allah rahim, Allah rahmat kepada umatnya, kepada hambanya. Maka turun hujan. Fatahu masahifahum wa da'au alaihim, maka golongan muslim ini waktu perang ni, oh, Allah Ta'ala dengan rahmatnya turun juga hujan. Kenapa? Karena tadarru', karena mereka ni kembali kepada Allah waktu minta doa walaupun mereka bukan Islam waktu tu. Maka golongan muslimin tengok keadaan tu, mereka pula buka mushaf, doa kepada mereka agar diturunkan balak. Muslimin pula kata, buka pula mushaf, ya Allah turunkan balak kepada golongan kafir ini. Fa arsalallahu ta'ala alaihim rihan fakasarat marakibahum wa ahlakathum, maka Allah Ta'ala turunkan atau utuskan angin yang kuat, memecahkan kapal-kapal mereka dan menghancurkan mereka, mati. Ini muslimin balas balik dengan doa juga. Waqila, disebutkan, inna Musa alaihi salam qala, ya Rabbi, idza da'aka as-sa'imu wal musalli wal mujahidu famadza tujibuhum. Nabi Musa tanya kepada Allah, wahai Tuhan, kalaulah berdoa kepadamu orang yang berpuasa, orang yang salat, orang yang berjihad di jalan Allah, famadza tujibuhum, apa yang kamu akan jawab ya Allah kalau mereka berdoa? Qala ta'ala aqulu labbaik, maka Allah Ta'ala kata, aku akan menyebut labbaik. Labbaik maksudnya apa dia? Saya sahut seruanmu. Qala ya Rabbi fa idza da'aka al-'asi, kata Nabi Musa, kalau yang berdoa tadi orang yang bermaksiat, qala aqulu labbaik labbaik labbaik, 3 kali. Kalau orang yang buat ibadah sekali saja Allah Ta'ala sebut labbaik, tapi orang yang buat maksiat doa, aku sebut kata Allah labbaik labbaik labbaik, 3 kali labbaik. Qala ya Rabbi tujibuhu bitalbiyati 3 marrat. Kamu doa, kamu seru, kamu sahut seruannya, doanya orang yang bermaksiat ni 3 kali ya Allah. Qala, kenapa? Kata Allah Ta'ala, li'annahu tamada ala karami wa ghairuhu tamada ala amalih. Allah. Karena kesemua yang tadi ni, orang yang bermaksiat tadi, dia kembali kepada aku mengharapkan rahmatnya, mengharapkan kemuliaan. Manakala yang puasa, solat dan juga mujahid tadi, mereka i'timad dengan amalnya. Maka kadang dia doa, ya Allah dengan puasa aku terimalah kata, dengan solatku terimalah kata. Jangan doa macam tu. Jangan doa dengan harap kata dengan amalan kita itulah menyebabkan kita nak doa kepada Allah. Tak. Ini nak bagi teguran ni kepada kita sebenarnya. Teguran kepada kita, jangan i'timad dengan amal kita. Sebab tu Imam Ibnu Athaillah awal dalam hikam beliau sebut apa dia? Min alamati li'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Antara tanda orang ni berpegang, bergantung harap dengan amalnya, maka dia akan kurang pengharapannya ketika melakukan kesilapan. Dia ingat dosanya tak diampun kerana dia ingat dengan amalan dia akan ampunkan dosa dia. Sebab tu ada seorang hamba bangun malam, dia doa kepada Allah, ya Allah dengan rahmatmu dan dengan kasih sayangmu aku bangun pada malam ini. Tuan dia dengar, Tuan dia kata, wahai fulanah, hamba ni perempuan kulit hitam. Dia kata, fulanah, bukan, kenapa kamu doa macam tu? Bukankah kamu bangun malam kerana kamu cinta kepada Allah? Kenapa tak sebut kerana sebab aku cintakan kamu aku bangun malam ya Allah, kerana aku rindukan kamu aku bangun malam ya Allah, kerana aku kasih kepada kamu aku bangun malam ya Allah. Maka kepatutnya kamu doa macam tu.
kata si hamba tersebut, perempuan tadi, dia jawab, kata, wahai tuanku, kalau tak kerana kasihnya Allah, aku takkan boleh bangun pada malam ni. Kerana tu aku boleh bangun ni kerana kasihnya. Kerana dia kasih kepada aku lah aku bangun. Kerana kasihnya Allah pada kita lah kita boleh puasa hari ni. Kerana kasihnya Allah kepada kita lah kita boleh solat jemaah pada hari ni. Kerana kasihnya kepada kita lah kita boleh wirid zikir pada hari ni. Ingat senang nak wirid zikir? Ingat senang? Tak senang wirid zikir. Ada orang dia main nak mengaji, zikir tak mau. Ada orang dia main nak apa ni, nak tuntut ilmu saja, kata dia tak mau apa ni ikut majlis wirid dan zikir. Tak kenal. Wirid zikir tu penting. Kerana tu adalah orang panggil apa, bateri yang paling utama sekali untuk seorang tadi bergerak dalam pengajian dia. Kalau yang tu tak kuat, tak boleh mengaji dia, tak lepas pi. Wa akhraj al-Baihaqi fi Syu'ab al-Iman an Jabir bin Abdullah qala, Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam Syu'ab al-Iman daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril muwakkalun bihajatil ibadi. Sungguhnya Sayyidina Jibril itu diwakilkan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan hajat-hajat hamba. Sayyidina Jibril alaihi salam. Fa idza da'al mu'minu, kalau seorang mukmin berdoa, qala Allah Ta'ala ya Jibrilu, maka Allah Ta'ala akan sebut pada Sayyidina Jibril, ya Jibrilu ihbis hajata abdi, tolong pegang hajat hamba ku ini, fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautah. Tengok ni, ada kadang orang tak diperkenankan doa, jangan sedih pula. Ada orang tak diperkenankan doanya. Sayyidina Musa alaihi salam berdoa kepada Allah di Ardut Tih 40 tahun. 40 tahun berdoa kepada Allah baru diperkenankan. Adakah kerana Nabi Musa alaihi salam ini tidak dipandang oleh Allah, Nabi Musa? Tapi kerana sebab ni. Ni sebab yang akan disebut nanti. Jadi Sayyidina Jibril alaihi salam diwakilkan untuk menunaikan hajat manusia, hamba. Allah Ta'ala wakilkan. Fa idza da'al mu'minu, kalau seorang hamba berdoa, maka Allah Ta'ala kata, ya Jibril ihbis hajata abdi. Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, tahan dulu hajat hambaku ini. Fa inni uhibbuhu, aku suka dengan dia. Wa uhibbu sautah, dan aku suka suara dia. Maksudnya Allah redha dengan tu. Maksud uhib di sini, uhibbu bukan bermakna Allah Ta'ala suka macam kita suka dekat seseorang. Seorang suka kat seorang. Perempuan ni suka kat lelaki ni, nak buat jadi lelaki dia. Dia berkenan macam tu. Kan dia macam tu. Macam lelaki berkenan kat seorang perempuan untuk jadikan isteri dia. Jadi rasa cinta, bukan macam tu. Cinta ke Allah Ta'ala ni, suka Allah Ta'ala, maksudnya Allah redha dengan dia. Allah turunkan rahmat kepada dia. Itu maksudnya. Kerana dia lazim kepada hub adalah redha. Kemudian, wa idza da'a al-kafiru, wa fi riwayatin al-fajiru, qala ya Jibrilu iqdi hajata 'abdi fa inni ubghiduhu wa ubghidu sautah. Kalau seorang kafir pula berdoa, dalam riwayat seorang yang berdosa berdoa, yang melakukan jenayah, maka kata Allah, ya Jibril, wahai Jibril, iqdi hajata 'abdi, tunaikan hajat dia segera. Kerana aku tak suka dengan dia, dan aku tidak suka mendengar suara dia. Lepas tu jangan seronok sangat kalau doa kita dimustajabkan cepat. Jangan seronok sangat. Kerana apa? Kerana takut kita di peringkat yang di tempat yang kedua. Kalau kita bukan wali, kita takut kita jadi seorang yang dibenci oleh Allah, sehingga Allah memperkenankan cepat doa kita kerana Allah benci dengan kita dan Allah tidak mau dengar suara kita. Allah. Wa qala ba'duhum man lam yakun fi du'aihi tarikan lil ikhtiyarihi radiyan bi ikhtiyarillahi ta'ala. Kata sebahagian ulama, sesiapa yang doanya, siapa yang lam yakun fi du'aihi, tidak pada doanya tadi meninggalkan ikhtiarnya, redha dengan ikhtiarnya Allah, fahuwa mustadraj, maka dia nanti akan mendapatkan istidraj. Wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatah fa inni akrahu an asma'a sautah. Karena ini yang orang yang sebegini disebut oleh Allah, perkenankan hajatnya segera, aku tidak suka dengan dia dan aku tidak suka dengar suara dia. Fa in kana ma'akhtiyaril haqqi ta'ala la ma'akhtiyari nafsih kana mujaban wa illam yu'ta. Tamam? Jadi kalau kata dia ni orang yang menyerahkan ikhtiar Tuhannya, serah kepada Tuhan, serah kepada Allah, bukan dengan dirinya, kana mujaban, maka dia diperkenankan walaupun tidak diberikan.
Kalau dia tak dapat lagi pun yang dia minta tadi, dia telah diperkenankan. Wal a'malu biqawatimiha. Karena amal tadi adalah dikira dengan penghujungnya. Nah, penghujung. Nanti kita akan dapat juga di akhirat nanti dengan apa yang kita minta. Karena yang kita minta, kemungkinan benda tadi sesuai bagi kita. Dan Allah Ta'ala perkenankan. Dan ada mungkin benda tadi tak sesuai bagi kita. Dan Allah Ta'ala tangguhkan dan berikan dengan yang lebih baik daripada itu, yang sesuai dengan kita. Faham? Kalau kita minta, ya Allah bagilah posyek. Nak banyak bulan tak boleh pula dah. Bagilah yang free. Posyek free. Minyak pula teruk. Tayar saja boleh apa ni, rasa boleh beli motor. Tayar dia saja kalau 4 biji tu mau kena pecah sedah. Jenuh kita. Dah kali tidur dalam posyek. Apa pun tak ada. Dah kali kita Allah Ta'ala bagi kereta yang kita boleh naik ni. Alhamdulillah boleh naik. Boleh buah minyak. Boleh berjalan. Alhamdulillah. Ada orang ada geret. Tak ada apa ni, tak ada motor. Orang-orang boleh naik geret pada jalan kaki. Hak boleh jalan kaki pula. Lagi elok pada hak tak ada kaki. Hak tak ada kaki, okeylah hidup daripada mati. Semuanya dengan kebaikan semuanya. Jadi semuanya telah dicatat dengan kebaikan oleh Allah. Dan sebab tu doa yang terbaik adalah doa yang diserahkan kepada Allah. Sebab tu kata Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, ada di kalangan awliya yang mereka malu untuk berdoa kepada Allah tapi angkat tangan. Setiap kali nak doa angkat tangan, tapi suara tak dengar. Lepas tu orang tanya, kamu doa apa ni? Angkat tangan saja. Kata dia, dah Allah Ta'ala suruh angkat tangan. Jadi saya angkat tangan. Nak minta, saya malu. Saya serah kat Tuhan lah. Dia nak bagi apa kat saya cuma angkat tangan saja. Tak kata apa. Hak dia bagilah. Ada yang macam tu ahwalnya. Ada yang macam tu ahwal. Jangan nak buat pelik pula. Tak gitu kata, Nabi pun doa, Nabi pun baca. Ni kata ni. Dia jenis faham dia suka lawan terbalik. Bila wali ni kata dia malu macam tu, lepas tu dia kata, tengok, takkan kamu nak kata Nabi tak malu, Nabi ajak doa dan sebagainya. Ni orang panggil kalau cakap dengan orang bodoh ni, kan? Saya cakap saya siap ni, sebab tahu dah akan ada orang bodoh tu. Akan ada orang yang bodoh macam tu, dia akan pick up macam tu. Kita cakap benda lain, dia kono kot lain. Dia suka lari tajuk, dan suka lari bidang, dan suka lari bahagian yang kita cakap. Kita cerita pasal akhlak wali tadi, tidak menafikan dengan ketinggian kedudukan Nabi SAW, kerana Nabi pembimbing, Nabi penunjuk kepada umat. Kalau Nabi tak cerita kepada kita macam mana nak doa, jadi kita nak doa. Faham? Lepas tu kalau tengok Sayyidina Ubay waktu jumpa dengan Nabi SAW, dia minta untuk tanya kepada Nabi macam mana nak selawat kepada Nabi dalam doa. Kata kalau 1/3 macam mana? Nabi kata kalau ditambah lebih baik. Kata dia kata 2/3 macam mana ya Rasulullah? Nabi kata bagus, tapi kalau ditambah lebih baik. Kalau begitu kata dia, saya jadikan seluruh doa saya adalah selawat kepadamu. Maka Nabi kata apa? Idzan tukfa hammuk. Dicukupkan segala keinginanmu, dan juga wa tughfar dzambuk, diampunkan segala dosamu. Semua diperkenankan terus. Segala keinginan, hatta kita tak sebut pun keinginan kita dalam tu. Contoh kita baca selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij. Apa dia saja hajat-hajat. Tak kita doa apa pun akan diperkenankan dengan yang sesuai yang telah Allah Ta'ala tetapkan, bukan dengan yang kita inginkan pada waktu yang bukan diinginkan oleh Allah. Sebab tu serah kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan Allah atur yang terbaik kepada kita daripada apa yang kita harapkan. Warawahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah malam ni kita sambung hadis yang ke-11, insya-Allah. Kita baca sikit kitab Lawaqih Anwar Qudsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.